Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jamaah, teman-teman bakal ahli syurga jamaah Masjid Darul Ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darul Ghufran, sekali lagi kita bertemu dalam siri tafsir bertema. Kali ini tajuk kita ataupun tema kita wawasan keluarga Islam, ke mana hala tujunya dalam kita mendidik, membimbing dan menjana insan Rabbani demi melahirkan masyarakat madani. Maka ini merupakan satu soalan, ke mana arahnya kita nak membawa bahtera institusi keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga mithali. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dia mencipta untuk kamu isteri-isteri kamu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung litaskunu ilaiha, dan merasa tentram kepadanya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang dan rahmah, yakni belas kasihan. Maka di dalam surah Ar-Rum ayat 21 ini ada 3 tema penting ataupun konsep penting. Di antaranya salah satu tujuan pembentukan rumah tangga adalah melestarikan keturunan manusia, khususnya generasi Islam, di bawah prinsip sakinah, mawaddah dan rahmah. Pertama sekali sakinah. Sakinah adalah perasaan ketenangan dalam rumah tangga ataupun dalam hidup rumah tangga. Yang kedua, mawaddah adalah perasaan cinta dengan sentuhan berahi yang bersih. Rahmah adalah perasaan kasih sayang di antara ahli keluarga yang penuh semangat pengabdian secara ikhlas, khususnya hubungan suami isteri. Apakah di antara hikmah matlamat pernikahan? Di antaranya adalah pengekalan dan penerusan umat manusia, kestabilan kerohanian samarah ataupun sakinah, mawaddah dan rahmah. Pertama adalah menjamin sosial dan ekonomi. Yang kedua, meluaskan kaum kerabat, dan begitu juga membanyakkan anak-anak dan zurriyat. Yang ketiga, keazaman untuk berusaha dan berkorban setelah mereka mendirikan rumah tangga. Yang kelima adalah proses pembentukan nilai-nilai yang dikehendaki dalam melayari bahtera keluarga. Apakah wawasan keluarga kita? Kita perlu mempunyai wawasan yang jelas ke arah mana hendak kita membawa keluarga kita. Di antara wawasan keluarga yang jelas adalah tersemat di dalam diri kita semangat untuk terus berjuang menyelamatkan diri kita dan ahli keluarga kita dari azab api neraka. Mudah-mudahan kita semua menjadi bakal-bakal ahli syurga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhun nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah
didiklah ahli keluarga kamu. Didiklah diri kamu pertama dan ahli keluarga kamu dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Menurut Imam Al-Qutadah, yang dimaksudkan dengan memelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka adalah kamu perintahkan mereka agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu larang mereka daripada membangkang perintah Allah. Kemudian kamu tuntun, kamu pegang tangan mereka, kamu didik mereka melaksanakan perintah Allah. Dan jika kamu melihat mereka berbuat maksiat, maka cegahlah mereka dan larang mereka daripada melakukannya. Itulah yang dimaksudkan kamu peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka menurut Imam Al-Qutadah. Seterusnya, kedua ibu bapa harus aktif mendidik, mengajar, mengasuh anak-anak tentang nilai-nilai keislaman pada diri anak-anak dan keluarga akan dapat membentuk mana'ah. Mana'ah itu adalah satu kekebalan dari pengaruh luar yang negatif, lebih-lebih lagi hidup pada akhir zaman ini. Suami isteri mempunyai peranan. Peranan suami sebagai top management ataupun manager tingkatan atas memerlukan hala tuju, visi, misi yang jelas. Begitu juga isteri berperanan sebagai manager operasional ataupun manager pertengahan ataupun manager menengah dari struktur keluarga tadi. Juga mempunyai peranan dalam mendidik, mengasuh dan begitu juga menerapkan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Islam. Begitu juga kita lihat, selain daripada kita berusaha mendidik, mengasuh, nature and nurture, kita juga perlu melakukan doa sebagaimana doa Nabi Ibrahim dan Ismail setelah mereka berdua membina Kaabah. Di antara doanya, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri pasrah kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami, anak cucu kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami dan generasi kami yang tunduk patuh, agar agama Islam terus tertegak dalam jiwa mereka dari satu generasi kepada satu generasi. Kita lihat visi misi keluarga misali Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu jelas peranan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam membentuk keluarga dan anak-anak serta zuriatnya merupakan satu perjuangan, pengorbanan dan ketaatan yang sungguh hebat sekali. Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai visi yang sangat jauh dengan meletakkan asas pertama, yakni masjid dan Kaabah, asas tauhid, ibadah yang sahih. Maka begitu juga kita yang menjadi kepimpinan keluarga perlu meletakkan asas tauhid dan ibadah yang sahih di dalam ahli keluarga kita. Peranan kedua ibu bapa di mana mereka harus memainkan peranan penting bagi menentukan keberkesanan sesebuah keluarga ataupun institusi keluarga. Sidang jamaah yang rahimakumullah, hal ini jelas sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak
itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapanya lah yang akan menjadikan mereka sama ada Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Begitu pentingnya pendidikan dini sejak kecil. Anak-anak itu sudah diterapkan dalam asas-asas akidah. Begitu juga asas-asas ibadah dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukannya insya-Allah secara istiqamah dan berterusan. Sidang jemaah rahimakumullah, Masjid Darul Ghufran, sebagai ibu bapa misali yang berwawasan, mereka perlu bijak mengurus 7K ke arah beribadah, mengabdikan diri kepada Allah demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itulah wawasan keluarga Muslim. Apakah yang dimaksudkan dengan 7K? Yang pertama adalah career. Maknanya kita punya pekerjaan dalam kita mencari nafkah dan kita meluaskan bidang dalam kemahiran kehidupan kita. Pertama, career itu perlulah menjadikan satu ibadah dan begitu juga jihad fi sabilillah. Yang kedua adalah keuangan. Bagaimana kita mengurus, mengatur keuangan kita, kerana keuangan itu adalah karunia daripada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada apa karunia Allah, hendaklah mereka menginfakkan, mereka mensedekahkan, mereka mengeluarkan zakat. Barulah keuangan kita itu akan menjadi barakat, berkembang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah kesihatan. Diri kita, anggota kita adalah amanah daripada Allah. Perlulah kita menjaga kesihatan kita sejak dari awal lagi dengan memilih makanan halalan tayyibah yang boleh memberi kekuatan kepada kita, yang membina diri kita dan begitu juga organ-organ di dalam tubuh badan kita dan darah daging kita, yakni darah yang halal yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah kerohanian. Betapa pentingnya kita membangunkan kerohanian kita, yakni dengan mendirikan ibadah, dan seluruh kehidupan kita adalah merupakan ibadah dan kita mendapat pahala dalam melakukannya. Bagaimana tilawah Al-Quran kita, bagaimana doa-doa harian kita, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kerohanian kepada ahli keluarga kita. Yang kelima adalah kekeluargaan. Betapa pentingnya kekeluargaan ini haruslah dibina atas dasar syura, maknanya konsultasi. Apapun keputusan yang nak kita buat, hala tuju keluarga kita perlulah disyurahkan bersama suami isteri ataupun mengajak anak-anak bersama. Itu adalah penting agar seluruh ahli keluarga mempunyai wawasan yang jelas ke mana dia punya roadmap ataupun hala tuju yang hendak mereka tuju. Yang keenam adalah kemasyarakatan. Dalam kita hidup tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maknanya bagaimana kita memelihara diri-diri kita pertama, kemudian ahli keluarga kita tidak tertinggal ataupun terlepas pandang tentang kemasyarakatan. Apabila daripada institusi keluarga itulah akan membina, yakni sebuah masyarakat yang bahagia dan harmoni. Jadi apakah sumbangan-sumbangan kita dengan kerja kita, dengan keuangan kita, dengan kesihatan kita, dengan kerohanian kita, dengan keluarga kita, apa yang mendapat kita menyumbang dalam pembangunan negara, dalam pembangunan masyarakat yang cemerlang. Yang akhir sekali, yang akhir adalah kemahiran. Apa bezanya antara kerja dengan kemahiran? Kadang-kadang seseorang itu dia mempunyai kelulusan yang tertentu. Namun,
dia mempunyai kemahiran-kemahiran yang lain. Maka hendaklah dia menggunakan kemahiran itu, ilmu itu sebagai sesuatu yang bermanfaat kepada diri, keluarga dan masyarakat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, 3 perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikatakan bahawa setiap manusia itu mempunyai 3 perkara yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah terhadap hartanya, apa yang telah dia lakukan, bagaimana ia membelanjakan. Begitu juga hadis itu mengatakan bahawa idza mata ibnu adam inqata'a amalahu illa min thalath, apabila matinya anak Adam, terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama tentang hartanya, bagaimana ia membelanjakannya. Yang kedua adalah tentang ilmunya, ilmu yang tafa' bih, ilmu yang boleh dimanfaatkan oleh diri, keluarga dan masyarakat, agar ia menjadi sesuatu amalan yang berterusan pahalanya. Dan begitu juga yang ketiga, amalan yang melestarikan ganjaran pahala adalah waladun salih atau waladin salih yud'alah. Dia mempunyai anak-anak yang saleh yang bakal mendoakan mereka apabila kedua ibu bapa berada di alam kubur ataupun di alam barzakh. Maka itulah kita lihat sama ada keuangan kita, kerja kita, ilmu kita, kemahiran yang dapat kita perolehi, yang dikaruniakan oleh Allah, ke mana arahnya kita menyalurkannya agar memberi manfaat kepada manusia di dunia, begitu juga bagi kita di akhirat nanti. Sidang jamaah bakal-bakal ahli syurga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai keluarga Islam ada 5 tadi. Cuba sama-sama kita ingat. Taqwa, T-A-Q-W-A tadi. T yang pertama adalah tanggungjawab. Dalam kita mendirikan rumah tangga, di sana ada tanggungjawab yang hak antara suami isteri. Apakah hak isteri dan tanggungjawab suami? Apakah tanggungjawab isteri dan hak suami? Masing-masing perlu melaksanakan hak dan tanggungjawab. Inilah yang sering kita lihat berlakunya masalah-masalah rumah tangga, sehingga boleh membawa kepada mahkamah syariah apabila hak dan tanggungjawab tidak terlaksana. Yang kedua adalah amanah. Keluarga ini merupakan satu amanah. Isteri merupakan satu amanah. Anak-anak juga merupakan satu amanah. Apabila kita sama-sama melaksanakan amanah ini, maka tidak ada yang akan terabai. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Wal rajulu fi baiti ahlihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wa ila akhiril hadis atau kama qala. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya. Seperti ketua negara, pemimpin masyarakat, Allah berikan dia amanah kepimpinan agar dia laksanakan amanah itu dan membangunkan masyarakat dan rakyatnya. Dan seorang lelaki, seorang suami di rumah ahli keluarganya adalah ra'in, pengembala, pengurus, manager. Dia juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang amanah keluarga yang diberikan kepadanya.
Begitu juga seterusnya seorang isteri di rumah suaminya. Dia juga adalah pemimpin, dia adalah manager menengah dalam mengurus rumah tangga dan sebagainya. Suaminya merupakan top manager, dia merupakan manager menengah. Yang ketiga, Q adalah quwwah. Bagaimana kita menggunakan kekuatan. Kekuatan di sini banyak boleh hendak kalau kita bicarakan. Yang pertama sekali adalah kekuatan ilmu, al-quwwah. Yang kedua adalah kekuatan kemahiran. Dan begitu juga kekuatan amanah, kekuatan akidah, kekuatan ibadah, kekuatan akhlak. Ini semua termasuk dalam quwwah. Bagaimana masing-masing Allah berikan dia kekuatan kesihatan. Bagaimana ia memanfaatkan kesihatan itu dalam menerapkan nilai-nilai keluarga Islam dan memimpin ahli keluarganya sehingga membawa mereka di hadapan syurga Allah dan melangkahkan kedua-dua kakinya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk bakal-bakal ahli syurga Al-Firdaus insya-Allah. Yang keempat adalah wawasan. Setiap ketua keluarga perlu mempunyai wawasan hala tuju yang jelas ke mana dia nak membawa ahli keluarganya. Apakah didikan-didikan yang sesuai terhadap anak-anaknya. Maka dia perlu lihat apakah kecenderungan anak-anaknya agar ia membimbing. Agar mereka ini mempunyai wawasan yang jelas. Anak-anak kita setiap hari keluar rumah dalam menuntut ilmu. Adakah mereka sedar bahawa menuntut ilmu itu merupakan ibadah? Ini mengabdikan diri kepada Allah. Jadi dia tidak akan merasa stres setiap pagi, pulang petang dan sebagainya dalam menuntut ilmu apabila dia merasakan itu merupakan satu ibadah. Dan apabila dia melakukan assignment ataupun tugasan-tugasan, itu merupakan jihad fi sabilillah. Yang kelima, yang penting juga di antaranya adalah akhlak. Itulah yang dimaksudkan dengan nilai-nilai keluarga Islam. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita sejak daripada hari pertama anak-anak itu lahir. Mengikut riwayat, walaupun hadis ini tidak begitu kuat, maknanya diazankan telinga kanannya, diiqamahkan telinga kirinya. Agar kalimat yang pertama, antibiotik yang pertama ataupun vaksin yang pertama, sebelum dia memberi vaksin-vaksin yang lain adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agar dengan kalimat tauhid itu dapat membentuk ibadahnya. Dan daripada ibadah yang sahih dapat membentuk akhlaknya. Namun akhlak ini dalam mendidik ahli keluarga, dia bukan hanya touch and go tadi. Contohnya dalam kita nak mendidik anak-anak kita, ahli keluarga kita mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkanlah ahli keluarga kamu mendirikan solat dan hendaklah kamu bersabar dalam memerintah ahli keluarga kamu dalam mendirikan solat. Kerana bukannya mudah. Pendidikan ini memerlukan kepada ketegasan, tunjuk ajar yang baik, nasihat, talqin, sesuatu yang diarahkan ataupun disuruh ataupun dididik secara berulang-ulang. Itulah kita lihat pendidikan tadi. Kita mengulang-ulang setiap perkara ataupun dalam perintah untuk melakukan solat juga dilakukan dengan berulang-ulang. Lama-lama, walaupun pada awalnya anak-anak kita mendirikan solat kerana kita ataupun takut ataupun segan kepada ayah ibunya, tapi lama-lama ia merasakan sebenarnya dia sedang mengabdikan diri kepada Allah Rabbal Alamin. Dan seterusnya,
pendidikan akhlak dalam ahli keluarga, menghormati ahli keluarga, kedua ibu bapa, masyarakat dan sebagainya. Seterusnya, ingatlah tadi nilai keluarga Islam itu apa? 5 perkara. Pertama, pertama ialah tanggungjawab. A, amanah. Q, quwwah. W, wawasan. A, akhlak. Taqwa. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan nilai-nilai taqwa. Seterusnya, ada lagi satu unsur-unsur ataupun istilah beberapa petua-petua dalam membina keluarga yang cemerlang yang tercantum dalam singkatan LIFE tadi. L adalah leadership. Jadi kepimpinan, memimpin bukanlah dipimpin. Kita mesti memainkan peranan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. I'm going to place on earth a khalifah. Maknanya pemimpin yang cemerlang. Bagaimana kita hendak mendidik ahli keluarga kita mempunyai kepimpinan yang cemerlang, sebagaimana hadis tadi, muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap kepimpinannya. Jadi naklah yang pertama sekali kita melahirkan leadership. Leader di dalam keluarga, ahli keluarga kita, semua mereka ni adalah leader ataupun pemimpin. Bagaimana tadi Nabi katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang kedua, I adalah islah. Islah itu dalam keluarga dan nilai-nilai keluarga itulah to create change. Maknanya melakukan satu perubahan, membawa perubahan pada diri kita, isteri kita, anak-anak kita perlu ada perubahan. InsyaAllah daripada 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, pasti ada satu perubahan yang kita bawa tentang nilai-nilai keluarga Islam. F, focus career. Maknanya mempunyai career yang kita menjadikan satu tumpuan pekerjaan yang kita suka dan minat. Kadang-kadang seseorang itu dia ada degree dalam engineering. Dia ada degree dalam computer programmer dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia mempunyai pekerjaan yang ia suka dan minat. Jadi apabila kita melakukan dalam satu pekerjaan dalam hidup kita, apabila kita suka melakukan pekerjaan itu dan kita minat, maka sudah pasti kita akan ada penumpuan. Itu yang dimaksudkan dengan focus career. E, L-I-F-E. E yang terakhir, yang keempat adalah strong desire in education. Sebagai pemimpin keluarga, kita kena sentiasa mempertingkatkan ilmu pengetahuan kita. Kita mempertingkatkan ilmu dan kemahiran yang berterusan. Tidak kira apa sahaja kemahiran yang kita perlukan. Jadi kedua ibu bapa perlu dia panggil lifelong learning, menuntut ilmu. Tidak kira walaupun usia kita 50 tahun, 60 tahun. Saya sendiri apabila usia saya sudah 55 tahun, saya mengambil satu lagi degree, yakni PhD. Jadi ketika itu 5 tahun, 6 tahun betul-betul mencabar bagaimana untuk menyelesaikan dia panggil saya punya tesis dan sebagainya. Jadi begitu juga apabila anak-anak melihat ayah ibunya walaupun usia sudah 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun masih melanjutkan pelajaran master, PhD dan sebagainya, sudah pasti anak-anak juga akan terangsang untuk mempunyai maknanya semangat yang kuat dalam pendidikan dan mencapai ilmu. Kerana ilmu itu tidak cukup hanya sampailah kepada menara gading.
Sebab tu dikatakan bahawa ilmu itu daripada mahdi ila lahdi, daripada buayan sehinggalah ke liang lahat. Seterusnya, ingat ya, tadi yang pertama sekali tadi apa? Taqwa. T-A-Q-W-A. Taqwa. Yang pertama sekali apa tadi? Taqwa. Yang pertama sekali adalah tanggungjawab. Yang kedua amanah. Yang ketiga wawasan. Yang kelima, yang keempat adalah yang ketiga adalah quwwah, kekuatan. Yang keempat wawasan. Yang kelima akhlak. Yang kedua ini life. L tadi adalah leadership, kepimpinan. E adalah islah, create changes. F adalah focus career. Dan E adalah strong desire in education. Maknanya mempunyai semangat yang begitu kuat dalam ilmu dan pendidikan. Akhir sekali ada lagi istilah FISH. F-I-S-H tadi. Di dalam kehidupan kita, kita perlu mempunyai pengurusan yang baik. FISH yang pertama ataupun F, financial planning. Kita lihat kita perlu mempunyai perancangan keuangan dan belanja mengikut kemampuan kita. Bukan apa yang kita mahu, what you want, but what you need. Kita lihat keruntuhan rumah tangga pada akhir zaman ini apabila tidak ada perancangan keuangan yang baik. Sejak sebelum ketika bujang lagi mereka sudah bermain dengan credit card. Kemudian apabila mereka mendirikan rumah tangga kadang-kala berhutang di dalam pesta-pesta perkahwinan yang begitu hebat, 30,000, 40,000 dengan macam-macam acara, sehingga apabila mereka setelah berumah tangga 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, mereka sudah dibelenggu dengan hutang. Dan ada apabila sudah mempunyai anak yang kedua, mereka menjadi bankrupt. Disebabkan kerana apa? Sejak dari awal dia tidak ada financial planning. Apabila dia mempunyai anak pertama, yang kedua, kemudian apabila mendapat rumah, dia nak buat renovation, sampai 50,000, 100,000, semuanya itu adalah berhutang. Jadi ini maknanya kita menjerumuskan diri kita, wa'iyazbillah. Yang kedua adalah ihsan. Melakukan sesuatu dengan ihsan dan terbaik. Kerana pengertian ihsan ini adalah itqanismah. Maknanya kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan secara profesional. Itulah yang Allah cintai seorang hamba. Dikatakan bahawa tabarakalladzi, firman Allah dalam surah Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mencipta yang hidup dan yang mati. Akan Allah uji siapakah di kalangan kita yang ahsanu amala, maknanya yang the best amalannya, iaitu melakukan sesuatu dengan ihsan, dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan terbaik. Yang ketiga S adalah saving and investment. Sebagaimana tadi yang pertama adalah financial planning, kita juga perlu ada saving. Maknanya ada simpanan, ada security fund. Maknanya pada zaman bila-bila masa apabila berlakunya kecemasan, sekurang-kurangnya 10% daripada simpanan kita ada kita ketepikan ataupun peruntukkan. Walaupun dalam kita mempunyai capital, modal yang sedikit, 5,000, 6,000, 7,000, lakukanlah investment yang bijak. Maknanya kita kena membuat research, cari pelabur-pelabur ataupun apa sahaja pelaburan yang boleh menguntungkan. Tapi harus berhati-hati, janganlah kita terperangkap dengan skim cepat kaya. Jadi dengan adanya ini, simpanan dan investment, simpanan untuk masa hadapan keluarga kita, lebih-lebih lagi nanti apabila anak kita mula membesar, apabila mereka selesai preschool mereka,
apabila selesai politeknik, JC dan sebagainya, mereka akan melanjutkan pelajaran ke universiti. Jadi sekurang-kurangnya kita sudah mempunyai simpanan yang cukup, walaupun di sana ada banyak grant, tapi kita sudah mempunyai simpanan yang cukup dan bersedia untuk menyambungkan anak kita ke universiti. FIS, Saving Based Investment. Yang akhir sekali adalah health. Healthcare adalah penting, tidak boleh dapat dinafikan. Kerana healthy lifestyle ataupun pola hidup yang sihat itu sangat berguna. Tidak boleh ditebus dengan wang ataupun harta. Walaupun kita mempunyai wang yang berjuta, tapi ia tidak boleh membeli kesihatan. Kesihatan itu harus bermula daripada diri kita, ahli keluarga kita, bagaimana kita melakukan pola hidup yang sihat, pemakanan yang sihat, dengan menjaga kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mempunyai kesihatan sebagaimana kita sering berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Jadi ingatlah di antara konsep yang ketiga tadi, FISH, F-I-S-H. F adalah financial planning, perancangan keuangan, I adalah ihsan, S adalah saving and investment, H adalah healthcare. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya tadi. Dan begitulah juga yang akhir, kita senantiasa melakukan petua-petua yang lain. InsyaAllah kita akan membawa keluarga kita cemerlang. Akhir sekali, apakah di antara petua keluarga membuka pintu-pintu rezeki? Yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW, budaya keluar masuk rumah dengan memberi salam dan doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Anas, Ya Anasin, idza dakhalta ala ahli baitika fasallimu alaihim. Wahai Anas, apabila kamu keluar masuk kepada ahli keluarga kamu, maka berilah salam kepada mereka, kerana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah selamat, sejahtera, berkat, dan begitu juga rahmat Allah. Yang kedua, budaya tilawah bersama ahli keluarga. Perlu ada halaqah, perlu ada study circle. Walaupun seminggu hanya 2 ataupun 3 kali, kita duduk dengan ahli keluarga kita, setelah solat berjamaah, kita lakukan tilawah yang ringkas. Mudah-mudahan ia mendapat barakah. Yang ketiga adalah budaya solat berjamaah. Budaya solat berjamaah bersama keluarga merupakan juga pintu-pintu rezeki. Apabila kita bertilawah, kita solat berjamaah, kita doa bersama, insya-Allah Allah memberikan barakat kepada ahli keluarga kita. Yang ketiga, amalkan, didik ahli keluarga kita mengamalkan doa-doa dan zikir-zikir harian. Doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Doa makan dan minum, Allahumma barik lana. Dan begitu juga doa zikir, mengenakan pakaian dan melucutkan pakaian. Doa masuk bilik air, dengan apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Keluar daripada bilik air, ghufranaka ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa adhaba anil adha. Jadi kalau itu kita lakukan dalam mendidik ahli keluarga kita, insya-Allah rumah kita akan diberkati dan membuka pintu-pintu rezeki, insya-Allah. Dan yang keenam, yang juga kalau boleh kita melakukan yang keenam ataupun yang ketujuh ini, yakni budaya menjamu tetamu tadi. Kita sekali-sekali membuka pintu rumah kita untuk tetamu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza dakhala baital muslim dakhala ma'ahu alfa rahmatin wa barakah." Sebagaimana hadis Hasan ini, Nabi SAW bersabda, apabila masuk seorang tetamu rumah muslim, masuk bersamanya 1000 rahmat
dan begitu juga barakah. Jadi inilah di antara petua-petua petua-petua keluarga dalam membuka pintu rezeki kepada ahli keluarga kita. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati. Amin ya rabbal alamin. Selamatlah kita mencuba dan terus mendidik dengan petua-petua yang telah diberikan tadi agar kita senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nilai-nilai keluarga Islam, tanggungjawab, amanah, kuwah, wawasan dan akhlak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.